Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pelajar-pelajar untuk kertas sains ya 1511 kertas sains yang anda semua akan periksa minggu depan ya. Jadi cikgu ingatkan lagi sekali bahawa kertas sains ini terbahagi kepada soalan itu terbahagi kepada dua kertas, iaitu kertas paper 1 atau kertas 1, yang kedua ialah kertas 2 ya. Jadi kertas 1 ialah mengandungi soalan-soalan objektif, yang mana soalan objektif itu mempunyai 50 soalan. Jadi pelajar-pelajar semua harus membaca soalan itu satu persatu, dan setiap bab tu ada 4 soalan, tingkatan 4 dan tingkatan 5 ya. Tingkatan 4 kita ada 8 bab, tingkatan 5 kita ada 7 bab. Jadi anda semua kenalah buka soalan-soalan ataupun buku ya yang telah kita ada, bersambung balik ya. Untuk yang kertas 2 tu, murid-murid semua, pelajar-pelajar semua ya, cikgu beritahu lagi sekali bahawa untuk kertas 2 tidak terbagi kepada 3 bahagian, iaitu bahagian A ada 5 soalan, bahagian B ada 4 soalan, dan bahagian C dia ada 3 soalan ya. Jadi untuk bahagian A ni adalah bahagian yang memerlukan soalan-soalan yang melibatkan eksperimen ya. Soalan eksperimen yang mengandungi soalan-soalan seperti based on the bar chart, state type of the variation ya. What is the manipulate variables, dia akan tanya what is the manipulate variables, respond variables ya. Lepas tu pemboleh ubah mala MV, RV dan juga pemboleh ubah mala lah. Jadi awak kena kenal pastilah soalan-soalan yang berbentuk macam tu. Kemudian okay. So untuk soalan-soalan tersebut melibatkan seperti contohnya soalan ini ya, berbentuk contohnya dia gambar rajah ya, bentuk gambar rajah yang melibatkan yang kita kena kira. Jadi ini adalah soalan-soalan yang melibatkan soalan-soalan yang kita boleh kira dan boleh anda semua kena perhatikan dan berhati-hati. Ini adalah soalan yang bagi macam bonus kepada awak semua, dengan nilai tu awak semua boleh baca ya. Kemudian soalan-soalan yang berbentuk graf ya. Jadi anda semua akan melukis graf. Ingat ya bahawa kalau soalan itu dikata lukiskan graf ya. Jadi awak kena lukiskan graf itu dengan keadaan yang titik-titik saja atau pangkah-pangkah pasang, lepas tu awak sambungkan garisan. Tetapi kalau sekiranya soalan itu melibatkan mengenai sambung balik ya, soalan bahagian C ya, kita 2 bahagian C, di mana soalan 10 tadi kita cikgu dah terangkan kepada kamu macam mana cara nak menjawab. Sekarang kita lihat soalan 11. Soalan 11 ni lebih kepada perbezaan ya. Contohnya diberikan gambar rajah seperti ni, lepas tu kamu bezakanlah. Kamu bezakan. Lepas tu dia akan tanya tujuan pemilihan, mana yang di antara 2 perbandingan itu apakah tujuan pemilihan. Lepas tu manakah yang awak pilih yang terbaik. Gambar rajah tu dia akan the best mango juice you can choose. Jadi dia memulai pilihan. Jadi dekat tu 3 kebaikan jus yang anda pilih, 1 keburukan tentang jus mangga. Jadi itu pun awak analisa ya, jenis analisa yang mana soalan ni agak susah. Kenapa perlu memilih di antara 2 gambar rajah itu ya. Jadi mungkin dekat gambar rajah tu katakan fresh mango juice ya, ataupun mango juice. Mango juice dengan fresh mango juice adalah satu yang berbeza. Dapat mana yang lebih baik? Mestilah jus mango segar sebab dia daripada yang segar. Tapi kalau jus mangga
dia adalah daripada sintetik, daripada sintetik. Jadi itu adalah perkara-perkara yang kita perlu memikirkan apakah soalan-soalan yang kita perlu jawab. Jadi itu adalah soalan nombor 11 Tetapi soalan 12 anak murid semua soalan 12 dia lebih kepada soalan dia adalah soalan A tu lebih kepada cara penerangan ataupun perbezaan ataupun perbandingan. Tetapi B soalan dia ialah lebih kepada dia beri satu ayat satu ayat, contohnya plastik banyak digunakan dalam kehidupan seharian menggantikan bahan yang dibuat daripada kertas, kaca dan rujukan ataupun buku rujukan ataupun buku SPS yang kita telah buat tingkatan 4 dan tingkatan 5, letakkan di atas meja kamu. Lepas tu selak satu persatu dan lihat soalan-soalan objektif daripada bab 1, bab 2, bab 3. Sebab dekat soal buku-buku SPS ataupun buku-buku SPS ataupun buku rujukan biasanya ada soalan objektif di belakang ni. Jadi awak buka kat situ dan tengok jawapan dan juga buka. Kerana pada waktu peperiksaan awak tak perlu lagi banyak membaca sangat. Yang penting ialah melihat soalan-soalan tersebut jadi itu adalah panduan untuk menjawab bahagian kertas 1 dan kalau kita lihat soalan-soalan tingkatan 4, soalan-soalan tingkatan 5 dan setiap bab itu mesti mengandungi 3 soalan ataupun 4 soalan. Sama ada histogram graf. Jadi awak kena lukis graf yang berpalang iaitu 4 segi dan sebagainya. Perkataan graf dengan histogram graf adalah sesuatu yang berbeza. Jadi itu adalah tips-tips yang berguna untuk awak semua. Jadi kalau soalan ni berbentuk macam ni berbentuk yang macam ni, nampak bentuk macam ni, iaitu satu yang kat sini ialah di bahagian suhu bahagian suhu dan satu lagi di bahagian kiri ada suhu, yang bahagian kanan ialah size koloni. Jadi yang ini adalah MV dan kat sini adalah RV. Jadi MV sebelah kiri ni MV ataupun manipulate variables. Yang sini respond variables. Jadi ini adalah maklumat-maklumat yang kita boleh dapat menjawab soalan tersebut soalan untuk bahagian A. Okey. Untuk bahagian B pula pelajar-pelajar semua, bahagian B, soalan yang bahagian B ni anda semua memang kena bacalah. Jadi lihatlah buku SPX tu kerana dia melibatkan tajuk-tajuk yang perlu pembacaan. Jadi murid-murid semua kena bacalah, selak perlahan-lahan ingat balik. InsyaAllah anda semua akan ingat apa yang cikgu ajar Kemudian soalan bahagian C. Okey, bahagian C ni dia terbahagi kepada soalan bahagian C iaitu soalan esei. Anda semua kena jawab, mesti jawab. Kat situ bahagian C tu ada 20 markah 20 markah yang perlu dijawab. Sekurang-kurangnya awak kutip 10 markah, maksimum 15 markah ataupun 17 markah. Jadi dia sangat membantu. Katakan awak dapat bahagian A 15 markah dan bahagian C yang kita adalah 15 markah. Jadi sudah 30 markah. Kemudian bahagian kertas 2 yang bahagian A tu awak dapat 10 markah. 30 dah 40 markah. Jadi C itu lulus dan C itu adalah di tangan awak. Jadi itu adalah memberi satu impak kepada sijil awak, berguna. Sijil awak SPM itu berguna mana-mana awak nak minta beasiswa ke, nak minta pinjaman ke, pinjaman PTPTN, pinjaman kemahiran dan sebagainya adalah sangat berguna untuk awak untuk sambung pelajaran. Begitu juga nak cari kerja. Katakan awak nak cari kerja sebagai pembantu kaca dan kayu. Walau bagaimanapun, pelupusan plastik yang tidak teratur akan menyebabkan masalah pencemaran alam sekitar. Jadi huraikan cara-cara untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi sekarang ni soalan 1. Dikata soalan 12 ni identify the problem. Jadi identify the problem adalah ada jawapannya dekat soalan. Apakah kita punya masalah? Masalah ialah plastik adalah satu
bahan pencemar yang utama yang boleh menyebabkan alam sekitar tercemar. Jadi itu kita punya masalah ya. Jadi dekat situ ada jawapan. Plastik digunakan dalam kehidupan harian di mana dia pelupusan plastik tidak boleh dimusnahkan ataupun yang plastik menyebabkan pencemaran. Okey. Kemudian jelaskan masalah awak. Kenapa plastik itu bermasalah? Ya, kerana plastik itu tidak boleh dilupuskan dalam tempoh yang terlalu lama ataupun dilupuskan dalam tempoh masa yang agak lama ya. Jadi dia tak boleh dilupuskan. Dia terpaksa kalau dibakar dia menghasilkan gas beracun. Jadi itu adalah penjelasan. Explain the problem. Kenapakah plastik itu bermasalah? Lepas tu terangkan 2 kaedah macam mana nak menyelesaikan masalah plastik itu. Satu, kalau penggunaan plastik yang tak boleh dielakkan, kita perlu semula. Jadi itu adalah kaedah penyelesaian. Yang kedua ialah dengan menggunakan selain daripada plastik, kita gunakan kaca, kita gunakan produk yang kayu, produk-produk yang biografi, produk-produk yang sebatian jenis karbon yang boleh dilupuskan seperti daripada daun. Ada mudah ataupun susah adalah bergantung kepada tahun tersebut ya. Tahun ni ya, saya rasa tahun ni oleh kerana tahun Covid, maka kertas SPM ni tidaklah berapa susah berbanding dengan tahun-tahun lepas. Dan cikgu telah bertanya dengan guru-guru BM yang bahawa soalan-soalan daripada YAPIM ya, yang banyak keluar ya, yang mana mungkin itu adalah salah satu macam mana pegawai peperiksaan ataupun penggubal peperiksaan memang daripada penggubal soalan YAPIM. Jadi awak lihat balik mana yang dapat link YAPIM tu untuk soalan sains, awak cuba lihat balik soalan kertas 1 tu ya. Jadi itu adalah salah satu tips yang saya berilah. Kemudian mengenai kertas 2, kita lihat kertas 2 tersebut ya, perubatan dan sebagainya ya. Jadi itu membantu ya, kertas sains ini ya mudah dan boleh membantu awak untuk mudah mencari pekerjaan, mencari beasiswa, mencari pinjaman dan sebagainya. Jadi saya harapkan awak semua akan menjawab soalan tersebut. Kemudian untuk soalan yang bahagian C, soalan tu nombor 10 tu wajib jawab ya. Wajib jawab. Itu soalannya biasakan dia ada diberi satu pernyataan, okey, kemudian suggest one hypothesis. Dia tanya pasal hipotesis ya. Jadi hipotesis tu ialah MV where's RV. Mesti gariskan mana satu MV, mana satu RV, lepas tu sambungkan ayat tersebut. Okey. Kemudian tu aim the experiment. And aim the experiment mesti to study. Okay, aim the experiment to study what is variables, manipulate variables lawan dengan respond variable. Kita createkan kat situ. Identify the variables. Ya, identify tu apakah dia manipulate variables, apa itu respond variables, apa itu pembela ubah malah. Jadi bila dah kenal parti tersebut, kita dapat 2 markah. Kemudian list apparatus. Dalam soalan tu, list apparatus atau senarai radas dan bahan, awak semua dapat soalan-soalan tu iaitu daripada soalan. Contohnya, using iron nail, steel nail, distilled water ya, menggunakan paku besi, paku keluli, air suling dan lain-lain, huraikan satu eksperimen. So, you dapat 1, 2, 3. 1, 2, 3 tu you imagine lagi 1, 2 lagi bahan ataupun radas yang kita perlukan. Jadi semuanya kena ada 5 radas ataupun bahan. Jumlahnya mesti ada 5 untuk dapat awak skor 1 markah. Kemudian prosedur ataupun kaedah. Kaedah 1 mesti ikut dia punya kertas 1 tu, ikut dia punya, kalau kita biasa kita buat PK, mesti apa dia kan gerak kerja yang kita lakukan kita hafal pernyataan-pernyataan yang kita buat eksperimen tersebut. Contohnya dekat sini, okey.
tahun ya, yang boleh kita buat pelupusan dengan mudah, yang boleh dilupuskan lah dengan mudah dan tidak memakan masa yang terlalu lama, contohnya seperti plastik tersebut. Jadi ini adalah soalan 12. Soalan 12 ni ada jawapan dalam soalan. Jadi awak kena perhatikan. Kalau soalan 12 tu mudah bagi awak, maka awak boleh jawab dan awak boleh kutip dekat situ 5 ataupun 6 markah. Soalan 11 ni, kalau misalnya awak tak dapat menjawab soalan 12, maka awak boleh pilih soalan 11. Kalau awak ada masa, jawablah semua soalan. Soalan 10, soalan 11 dan juga soalan 12. Jadi itu adalah pesan cikgu macam mana nak menjawab soalan kertas sains ya. Jadi saya mengharapkan kepada anak murid semua supaya jawablah kertas soalan, jangan biarkan dia kosong ya. Baca soalan tu berulang kali sehingga kamu dapat jawapan, dan istighfar banyak-banyak kan, baca selawat. Jadi insya-Allah Allah akan membantu dan dapat jawapan, sebab apa pun kita bergantung pada diri kita dan juga Allah Subhanahu Wa Taala membantu kita ya. Kita memang tak ada cara lain bila di dalam bilik peperiksaan. Kita mohonlah pada Tuhan supaya permudahkan ingatan kita mudah ingat kan. Apalagi kalau kita datang sekolah tiap hari, maka Allah mudahkan kita kan. Jadi macam mana kita nak menjawab kertas soalan tersebut. Jadi saya sudahi. Selamat menjawab peperiksaan kertas sains pada hari Isnin 1 hari bulan 3 nanti ya, ataupun 2 hari bulan 3 nanti. Terima kasih kerana menjadi anak murid cikgu yang bagus. Terima kasih ya.